Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam cerita hari ini kita akan ke dua lokasi, Sabah dan Johor. Di Johor, kita akan menyelami kehidupan seorang usahawan OKU dan cabaran yang dihadapi beliau di sebalik kekangan dalam tempoh pandemik. Itu kami akan bawakan dalam segmen kedua. Kita ingin mulakan segmen ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah kerana semalam Kerajaan Sabah umum melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di dua lokaliti di Kota Kinabalu iaitu Kampung Numbak dan Kampung Telipuk yang di mana PKPD ini akan berkuat kuasa sehingga 29 November depan. Wakil Esrawani di Sabah, Shah Rizal sudah bersedia di Kampung Telipuk. Shah membawa liputan di Kampung Telipuk sejak pagi tadi dan kini nampak video di belakang sudah pun hujan lebat. Mungkin Shah boleh kongsikan dahulu situasi di Kampung Telipuk kerana semalam KKM umum 207 kes positif di kluster tersebut. Kita nak fahami situasi tersebut dan adakah pihak berkuasa sudah kena pasti punca penyebaran COVID-19 di kampung itu. Baik, Sin, apa yang boleh kita kongsikan dan berkenaan dengan bagaimanakah PKPD itu dilaksanakan? Puncanya adalah disebabkan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Marsudi Manjun adalah berkenaan dengan saringan daripada kontak rapat dan ini telah mengakibatkan antara dua kawasan iaitu di Kampung Numbak yang tidak jauh daripada Telipuk ini dan juga di penempatan Telipuk ini. Dan kalau diikutkan juga fokus yang diberikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ketika ini adalah untuk mencari seramai mungkin untuk disaring untuk mengetahui di manakah sebenarnya punca ini dan mungkin boleh disekat seterusnya atau menghentikan seterusnya penularan yang bakal berada di sekitar kawasan penempatan Telipuk dan juga di Kampung Numbak. Dan kalau ikutkan di Kampung Numbak ini, sebenarnya terdapat sekitar 5,700 penduduk yang kebanyakannya boleh dikatakan adalah merupakan warga negara asing. Begitu juga dengan di penempatan di Telipuk ini. Terdapat, kalau dahulunya terdapat satu fasa sahaja yang mana mereka ini adalah daripada penduduk yang berada di Pulau Gaya kemudiannya dipindahkan untuk diberi penempatan baru berada di penempatan Telipuk Baru, iaitu Kampung Telipuk Baru yang berada di puncak bukit. Tetapi selepas beberapa tahun, ini kira cerita 30 tahun dulu, Sin. So selepas 25-6 tahun kemudiannya terdapat pembinaan kawasan-kawasan kediaman yang didirikan juga oleh warga asing. Tetapi di sini, Sin, kalau ikutkan terdapat 15,000. Jadi usaha Jabatan Kesihatan Negeri Sabah adalah untuk mengenapasti mereka ini untuk keluar dan melakukan saringan. Tugas yang paling berat yang perlu dilakukan adalah untuk, kalau kita kira macam ni, kalau kita nak pergi rumah orang, kita pergi ketuk satu pintu, kita beritahu, makcik, jom kita keluar, kita pergi buat saringan, kita pergi cucuk hidung, lebih kurang macam itulah maksudnya. Tetapi untuk kita nak dalam proses kita nak bagi education kepada orang bahawa keperluan benda ni perlu dilakukan, agak lambat sebenarnya dan mereka ini ramai yang enggan. Bayangkan dalam 15,000 ni, 15,000 penduduk, kerajaan sebenarnya mensasarkan 10% daripada 15,000 penduduk ini. Kerana kita nak melihat katanya daripada 12 pintu. Dia buat kiraan daripada selepas 12 pintu, maksudnya 12 rumah, satu ketua keluarga akan dipanggil untuk mengenapasti siapa yang boleh dipanggil lagi untuk melakukan saringan. Jadi kalau nak ikutkan sehingga tengah hari tadi dan sehingga petang tadi, sebenarnya apa yang diperkatakan sendiri oleh wakil JKNS iaitu Dr. Azimuddin Zakaria mengatakan bahawa mungkin misi pada hari pertama ini mungkin boleh dikatakan sedikit gagal kerana tidak berjaya untuk meraih mungkin lebih daripada 100 penduduk untuk hadir. Kerana kalau ikutkan fokusnya adalah 10% daripada 15,000, jadi mungkin 1,500. Dan mereka memperuntukkan tempoh sehingga 4 hari. Bermula hari ini sehinggalah hari Jumaat nanti untuk tempoh mendapatkan keseluruhan sampel ini 1,500. Dan yang paling penting untuk mereka tahu sebenarnya mereka tidak diperlukan dokumen pengenalan diri dan mereka tidak perlu membayar pun, tapi mereka masih lagi enggan kerana sakit. Itu salah satu yang dinyatakan kepada kami. Dan begitu juga di Kampung Numbak ini, kalau nak ikutkan apa yang dilaporkan kepada kami,
untuk hari ini kami tidak berkesempatan untuk pergi ke Kampung Umat, tapi apa yang dilakukan kepada kami, usaha untuk mendapatkan proses saringan yang sama sebenarnya juga menemui jalan yang sedikit buntu kerana hanya kurang daripada 50 orang yang hadir memberi kerjasama untuk volunteer diri untuk buat swab test ini. Jadi ini kekangan yang perlu dilalui. Jadi apa yang dilakukan oleh petugas-petugas JKNS ini adalah mereka keluar daripada kawasan pusat sampling tu ataupun pusat saringan tersebut. Diorang keluar selama 10 orang, diorang akan keluar untuk bertemu dengan penduduk-penduduk yang berada di sekitar. Kalau ikutkan kawasan dia, Cynthia, kalau ikutkan kawasan ni bukanlah kawasan yang teratur, perumahan yang bukanlah kata memang teratur dan boleh kita lalui dengan jalan kaki, dan mungkin jalan kaki pun mungkin tidak ada lecak dan sebagainya, tapi jalanan yang perlu dilalui oleh petugas-petugas ini sedikit sukar kerana ada perumahan-perumahan yang sedikit sempit. Itu yang kita maksudkan pada tengah hari tadi. Kita ada memperkatakan tentang sedikit sebanyak dia terlihat seperti Little Brazil sebenarnya di penempatan telipuk ini kerana kedudukan ini, rumah-rumah ini begitu padat sekali. Dan kalau ikutkan dia punya senario yang sama, kalau di Brazil mungkin kita boleh tengok atap-atap mereka yang diwarnakan berwarna-warni, tapi itu adalah perumahan mereka. Tapi di sini dah dikonsiderkan dilihat sebagai satu penempatan haram dan juga penempatan sendirian. Tetapi di dalam penempatan telipuk ini ada fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Maksud fasa 3 itu adalah penempatan asal itu, ada juga warga negara Malaysia. Dan bilangan mereka itu tidak banyak, tapi kalau kita lihat daripada saringan kes yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Masidi semalam, terdapat 207 di telipuk itu saja, 13% sahaja yang mewakili warga negara asing yang disahkan positif. Jadi kalau ikutkan, kalau 13% sahaja, maksudnya mungkin dalam 10 orang atau 15 orang, selebihnya adalah merupakan warga negara Malaysia ataupun mereka yang memiliki kad pengenalan. Dan kalau di Numbak pula, itulah situasi yang sama, tapi mereka ini lebih melihat kepada kata sepakat. Mereka tidak mahu keluar. Mereka takut kerana mungkin disebabkan swab test itu nanti mereka akan dipenjarakan dan sebagainya. Jadi itu sedikit sebenarnya gambaran yang kita boleh kongsikan apa yang berlaku sepanjang pagi tadi dan apa usaha yang terpaksa dilakukan oleh kerajaan untuk masa mereka keluar ini. Dan saya dapat melihat daripada kacamata petugas-petugas frontliners ini, sebenarnya mereka agak kecewa, tetapi dalam hati kita sentiasa rasa macam marilah, datanglah sini, kita buatlah swab test. Tapi usaha itu seakan gagal lah. Sebentar tadi kita ada memaparkan visual gambar yang dihantar oleh Syah sendiri, memaparkan penduduk yang berkumpul secara ramai di kawasan luar rumah mereka. Dan bagaimana kita fahami situasi ini kerana kawasan tersebut dalam PKPD ditambah lagi dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sudah pasti akan menyukarkan lagi pengawalan penyebaran COVID-19, Syah. Baik Sin, kalau kita nak berkatakan tentang bagaimana mereka ini boleh berkumpul dan sebagainya, itu yang kita lihat sekarang, yang itu adalah sebenarnya itu sahaja laluan yang terbuka, yang orang ramai boleh lalu lalang ataupun pergi ke mana saja, ke kedai dan sebagainya. Kerana selebihnya boleh kita ambil kira sebagai lorong-lorong kecil kerana rumah-rumah mereka ini didirikan bukan dibezakan dengan satu longkang dan sebagainya, tapi hanya di sebelah dinding dah boleh dianggap sebagai jiran lain, maksudnya orang lain yang mendiami rumah tersebut. Jadi kalau nak ikutkan bagaimana kita nak melihat penguatkuasaan ataupun kepatuhan ini boleh dilakukan, saya nampak dia akan sukar untuk dilakukan sini kerana selang sebuah rumah, selang dinding saja, dan terdapat dinding tersebut adalah merupakan plywood dan bukanlah kayu. Jadi mereka tinggal bersebelahan. Jadi kalau nak kata kontak rapat itu akan berlaku, saya dapat melihat kerana saya sendiri dan juru kamera Alexa Mairin berada di situ. Kami diberikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah pakaian PPE. Jadi kami telah mengenakan pakaian tersebut. Kami yang mengenakan pakaian tersebut siap dengan disemburkan dengan sanitizer sekali untuk kami agar terkawal. Tapi kami sedikit rasa bimbang kerana kalau ikutkan mereka ini berjalan memang berpapasan dengan kami adalah mereka-mereka yang mempunyai gelang putih, mereka yang mengenakan gelang warna pink. Jadi seolah-olah senario itu adalah senario yang biasa bagi mereka dan mereka tidak boleh mengelak. Kerana ke mana lagi mereka ingin pergi? Hanya di kawasan tersebut. Tetapi di kawasan tersebut kepadatannya 15,000
orang penduduk di penempatan Telipuk. Jadi apa yang boleh mereka katakan? Mereka menjalani kehidupan seperti biasa, anak-anak kecil tetap bermain, warga emas tetap akan berkumpul di kedai-kedai yang berada di kawasan perumahan kerana begitu sukar. Saya faham jika itu adalah kekangan yang terpaksa dilalui oleh pihak berkuasa. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan sesuatu yang mudah kerana ada juga video yang sempat saya rakamkan adalah ada yang mereka mendapat bantuan dan sebagainya. Bantuan tersebut sebenarnya dihantar secara berperingkat, tetapi ada di kalangan mereka ini telah marah. Jadi penduduk ataupun ketua kampung tersebut ada terdapat 3 penduduk ketua kampung tidak dapat mengawal penduduk mereka ini. Kita boleh bayangkan begitu Celasin, 15,000 untuk mengawal penularan, 15,000 untuk membekalkan bekalan bakul makanan dan sebagainya. Ia bukan sesuatu tugas yang mudah dan mereka telah tidak mengendahkan langsung berkenaan dengan SOP ini. Kerana bagi mereka berada di situ, mereka perlu diberi makan, mereka perlu diberi bantuan, dan apa yang penting bagi mereka risaukan kematian kerana kelaparan berbanding kerisauan kerana dapat jangkitan COVID-19. Cynthia. Syah, dalam aspek peribadi ya, Syah sebelum ni memang banyak membawa laporan dari PKPD dan sudah pasti pengalaman dari setiap kluster mungkin berbeza. Bagaimana nak fahami cabaran Syah sendiri sebagai seorang wartawan dalam membawa liputan di kawasan PKPD di mana penduduknya agak degil, kepadatannya juga amat tinggi. Bagaimana Syah merasai risiko kebolehjangkitan tersebut yang dilihat agak tinggi di kawasan Pelipuk ini? Baik Cynthia, kita mengambil kira kalau ikutkan liputan yang pernah saya lakukan dan saya dan juru kamera Alex Syamarin lakukan di sekitar di Kota Kinabalu, di Kota Belud dan sebagainya, di Tuaran dan di Keningau, kita dapat saksikan sendiri kawasan-kawasan yang kalau ikutkan PKPD di Keningau tiada, tetapi di Kota Belud ada, di Kudat ada, di Kota Kinabalu ada. Tapi kalau di Kota Kinabalu sebelum ini, seperti kita ambil contoh PKPD di penjara, PKPD di perumahan penjara Kepayan dan sebagainya, mereka ini terkawal. Mereka ini telah diletakkan barricade untuk mereka tidak boleh keluar dan mereka boleh patuh perkara tersebut. Tapi perkara ini agak sukar untuk dilakukan apabila, kalau kita nak ikutkan, kalau ada yang saya kongsikan berkenaan dengan peta keseluruhan penempatan Telipuk ini. Jalan masuk dan keluar hanya ada satu yang rasmi. Yang tidak rasmi ini, Cynthia, secara jujurnya terdapat lebih daripada 5 lorong-lorong tikus yang mereka boleh lalui untuk keluar begitu saja dan bertemu dengan orang awam. Dan sebenarnya bukan tiada usaha daripada pihak kerajaan, Cynthia, kerana dikabarkan sekitar tahun 2015 lalu kerana kerajaan melalui usaha daripada Polis Diraja Malaysia telah melakukan serbuan untuk mengenapasi mereka-mereka ini yang warga asing ini untuk mereka ditahan dan mungkin dihantar pulang, tetapi usaha itu gagal kerana terdapat mereka yang telah mengetahui lebih awal dan telah lari dan tiada tangkapan terbesar yang dapat ditangkap ketika itu. Tapi usaha daripada pihak kerajaan masih lagi berlangsung sehingga ke hari ini. Tapi untuk hari ini, untuk waktu ini, untuk PKPD ini, kerajaan hanya melihat kepada peri kemanusiaan. Mereka ingin melihat bahawa mereka ini tidak perlu keluar dan menjangkiti orang yang lain. Kerana saya ambil contoh, petugas di Barisan Hadapan di pintu masuk utama di Jalan Penempatan Telipuk ini adalah daripada PDRM, anggota PDRM, anggota ATM dan juga anggota rela. Mereka terpaksa berdepan dengan individu atau penduduk-penduduk kampung ini. Mereka yang memberi pelbagai alasan sebenarnya, Cynthia. Mereka mengatakan bahawa, oh hari ini saya kena bawa anak saya, kena pergi jumpa doktor. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Barisan Hadapan tersebut kerana mereka, jika sayalah berada di situ dan bertemu dengan berpuluh-puluh orang yang memberikan bermacam-macam alasan yang tidak masuk akal, pasti saya juga akan naik berang sebenarnya. Tetapi apa yang boleh dikatakan, syabas dan tahniah, mereka mampu mengawal situasi itu dengan secara profesional sekali dan mereka mampu menidakkan tujuan mereka untuk keluar, tetapi ada juga tujuan yang mereka itu dibenarkan oleh pihak berkuasa. Dan ini yang kita nak persoalkan adalah berkenaan dengan mereka ini keluar menggunakan kenderaan e-hailing. Jadi persoalannya, jika mereka adalah asymptomatic, mereka ini mungkin ada simptom tetapi belum lagi disahkan sebagai positif COVID, mereka menggunakan kenderaan e-hailing keluar daripada penempatan Telipuk, daripada
penempatan telefon, mereka terus pergi ke klinik. Jadi mungkin jika ada simptom, pemandu e-hailing tersebut mungkin akan dijangkiti dan mereka yang berada di klinik juga mungkin akan dijangkiti. Mereka yang berada di kawasan ATM dan sebagainya mungkin dijangkiti. Jadi kita sebenarnya itu adalah kelonggaran yang berikan kerajaan untuk memudahkan, tetapi daripada satu sudut kita melihat sesuatu mungkin penyebaran ini yang dilihat oleh orang awam sendiri. Kita tidak tahu siapa yang datang ke klinik, siapa yang datang ke mesin ATM untuk mengeluarkan duit, kerana mereka ini tidak tertulis di badan mereka saya datang daripada penempatan telipok PKPD dan sebagainya. Tidak. Tapi ini yang berlaku. Jadi bagaimanakah frontliners untuk berdepan dengan mereka ini yang sering memberikan alasan hospital, klinik, anak kecil, warga emas, sakit dan sebagainya. Cynthia. Baik, terima kasih Syah membawakan laporan secara langsung dari PKPD di Telipok di Kota Kinabalu, Sabah. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan ke Johor pula bersama Wakil Astro Awani Johor Siti Nur Akila Omar.